kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita umat yang paling istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, tapi nabi yang paling istimewa. Nabi yang sebagai penghulu segala nabi, khatimun nabiyyin, dan sebaik-baik manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun umat yang terakhir, tetapi kitalah umat yang terawal akan dihisab, dan kita yang terawal akan masuk ke dalam syurga Allah. Pintu syurga Allah tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad yang melangkah dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan, nahnu sabiqunal awwalun, kami adalah golongan-golongan yang terawal, golongan yang terakhir tetapi yang terawal. Dan asbab kita dapat kelebihan ini adalah kerana cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, barakah Nabi Muhammad, kelebihan itu kita dapati, kita boleh tumpang. Kita jadi umat Nabi Muhammad, kita dapat banyak kelebihan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tidak berterima kasih atau mencintai Rasulullah, maka seolahnya kita bimbang, kita sama seperti umat-umat Nabi yang lain, tidak boleh menumpang kebaikan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bacakan, ada dalam satu riwayat yang menyebutkan tentang perbualan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Jadikanlah ia umatku." Lalu Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Dan kita tahu itu disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, aku baca dalam kitab Taurat ini ada suatu umat yang mana dia umat yang terakhir, tetapi dia yang pertama. Dia yang pertama akan masuk syurga dahulu." Walaupun Nabi Musa tahu dia bukan umat yang terakhir, namun Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Kemudian Nabi Musa membaca lagi, sebenarnya cerita tentang Nabi Muhammad dan umat akhir zaman telah disebut dalam setiap kitab, dalam setiap suhuf, daripada nabi-nabi yang terdahulu, daripada Nabi Adam lagi. Dah tahu, dah diceritakan tentang kehebatan umat akhir zaman ni, kerana hebatnya nabi yang mereka ada, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa lagi, "Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini tentang suatu umat yang mana apabila dia melakukan suatu kebaikan telah dicatat baginya pahala, dan apabila dia melakukan apa yang dia niatkan akan digandakan 10 kali ganda. Dan jadikanlah ia umatku." Allahu Akbar. Allah menjawab, "Ia milik Ahmad." Ia hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya sahaja. Maksudnya bila kita berniat untuk buat sesuatu kebaikan, masa niat tu terus diberi pahala, belum buat lagi. Dan itu memang disebutkan dalam hadis Nabi. Apabila berniat melakukan suatu kebaikan dicatat baginya pahala, dan apabila dia melaksanakan akan diberikan 10 kali ganda, dan apabila berniat melakukan kejahatan belum dicatat apa-apa. Itu kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku melihat di dalam kitab Taurat ini tentang satu umat yang mana dia belajar, dia tadabbur, dia mendalami kitabnya, dan dia mampu menghafaz kitabnya." Lalu Allah juga menjawab, "Ia milik Ahmad." Semua kitab sebelum Al-Quran telah diselewengkan. Semuanya pun tidak ada lagi di muka bumi ini yang sebenarnya. Tetapi Al-Quran Allah beri kelebihan, ia mampu dihafaz kepada para hafiz dan hafizah. Sedangkan Al-Quran lebih jauh tebal, lebih jauh banyak, tidak ada kesilapan dalam ingatan hafiz-hafizah walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Dan ia sangatlah perkara yang sangat miracle.
Kalau cuba nak hafal kitab lain ataupun ada buku yang nipis, ada novel yang kita minat, kita tak akan mampu hafal. Walaupun kita ulang-ulang, kita minta suami tasmik muka surat pertama novel yang kita minat, memang akan ada kesilapan. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat yang mana Allah izinkan untuk dihafal dan diingati dalam ingatan, dalam kepala para hafiz dan hafizah. Allahu Akbar. Sebab itu Al-Quran adalah bacaan yang diulang-ulang. Dan kalau Al-Fatihah contohnya, kenapa diberi gelaran As-Sab'ul Masani kan, iaitu ayat 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Kenapa? Pernah tak kita rasa boring baca Al-Fatihah? Pernah tak rasa imam tukarlah surah lain, asyik Al-Fatihah je, sekali semayang Al-Fatihah, cubalah tukar. Allahu Akbar. Itulah satu mukjizat yang Allah tunjukkan. Walaupun kita ulang setiap kali salat, satu hari kita akan baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali. Kalau itu solat fardu, kalau solat sunat ada banyak tambahan. Tetapi tidak pernah rasa jemu. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu di antara kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Ke dah kelima tadi tu? Soalan yang terakhir, Nabi Musa alaihi salam berdoa, ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terhebat yang akan menentang Dajjal. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Allahu Akbar. Kita rasa bertuah ke, kita rasa malang nak jumpa Dajjal ni? Hanya umat yang terbaik sahaja yang akan dipilih untuk berhadapan dengan Dajjal. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dan di mana-mana saja, kita adalah di kalangan tentera Imam Mahdi. Kita akan berada di belakang Nabi Isa alaihi salam. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dan zuriat keturunan kita dilindungi daripada fitnatud Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Dan kita tahu Dajjal ini telah pun ada daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Pada zaman Nabi Muhammad, Dajjal yang pertama yang keluar namanya adalah Musailamatul Kazzab. Nama sebenar dia adalah Musailamah bin Habib. Tapi kenapa diberi gelaran Al-Kazzab? Ad-Dajjalun membawa maksud Al-Kazzabun, iaitu Dajjal membawa maksud penipu. Dan zaman Rasulullah, Musailamatul Kazzab dia mengaku menjadi Nabi saat Nabi ada lagi. Saling mengutus surat. Dia bagi surat pada Nabi Muhammad supaya isytiharkan dia sebagai Nabi. Bila Nabi pun menafikan, dia pun marah. Kemudian nak berlaku peperangan dan sebagainya. Dan Nabi sebut memang sehingga akhir nak berlaku kiamat akan keluar Nabi manusia yang mengaku Nabi sehingga 25 orang, maka setelah itu akan berlakulah kiamat. Dan sampai hari ini sebenarnya dah lebih dah daripada 25 orang manusia yang mengaku menjadi seorang Nabi.